Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadiah dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Bang, abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak upgrade kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, abang rumah. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penonton kami di Tanya Apa Saja, di mana kita akan bentangkan isu-isu perumahan anda. Dan kita adalah ejen-ejen hartanah daripada company ERA Realty Network. Nama saya Nasir Rahman, dan sebelah saya Abang Rumah Kif, dan di sebelah sana Encik Ahmad Ibrahim. Dan sekarang banyak juga yang mungkin sedang menonton ingin tahu apakah kita punya tajuk pada malam ini. Kita dah tunjuk macam snippet sikit-sikit lebih kurang yang mengatakan kita akan bincang pasal tentang nanti saya akan ceritakan. Okey, jadi sekarang ada satu lagi tajuk ataupun cerita yang lagi hot lah. Okey, tajuk yang hot adalah basikal. Aku nak berbual pasal basikal. Apa basikal dengan ini? Pasal sekarang pemerintah dah keluarkan banyak undang-undang pada pengayuh-pengayuh basikal. Jadi ini kita nak ceritakan sikit lah pada abang-abang kita yang pun berkayuh-kayuh ni. Kalau kita di tengah-tengah jalan tu, berhati-hatilah. Pakailah helmet. Helmet dipanggil topi keledar. Itu untuk keselamatan anda. Ataupun kalau boleh anda cuba atas jalan atas di PCN park connector. Pakai apa yang patutlah. Jangan sampai kacau orang-orang yang on the road ni. Pasal kita yang tengah memandu, kadang-kadang kita pun dengan tak sengaja bawa terdekat sikit dekat sebelah kiri, kita dah kena 1.5 meter away. 1.5 meter away from the cyclist. Jadi itulah salah satu yang hot sikit kita nak berbual ni. Okey, sekarang balik kita pada ini, kita punya tajuk pada malam ini adalah babak cerai. Babak kedua, penceraian. Tak salah dalam segmen episod yang kedua yang kita ada berbual tentang penceraian, tapi itu adalah macam kita kupaskan macam mana prosedur ataupun macam mana kita nak menggunakan khidmat guaman, ejen dan penjualan rumah apa semua. Okey, tapi untuk hari ini apa yang kita nak lakukan adalah Q&A. Question and answer. You question, we answer. Okay? If we question, you answer, susah sikit lah kan? Jadi, question kita akan answer. Tanya apa saja. Dan jangan lupa, jika ada yang nak WhatsApp atau telefon kita, sila hubungi di talian 97474741, di mana kita akan jawab soalan anda. Tanya apa saja. Baik, anda semua bersedia? Okey, ini adalah soalan-soalan yang kita sudah compile sejak episod 2 hingga episod 6 hari ini. Okey, kenapa kita adakan ini Q&A? Sebab soalan-soalan yang banyak ditanyakan adalah
kadang-kadang boleh jadi sensitif, ataupun kadang-kadang orang tu tak nak bilang kita yang saya ni nama siapa-siapa. Jadi kita ada praktis confidentiality, di mana nama tak akan disebut. Kita akan cuba baca sahaja anda punya soalan, tetapi kita tak akan sebut nama anda. Jadi jikalau anda yang menonton sekarang ada soalan-soalan, sila tanya apa saja. Okey, jadi ini salah satu soalan yang saya dapat simpan daripada episod kedua. Okey, soalannya seterus. Cerai. Cerai ni pasal cerai lah. Cerai ni banyak soalan tau sebenarnya. Mana yang kita cakap tu semua kadang-kadang is just the surface. Tapi pendalaman tu kita ada banyak sejarah atau bukan sejarah apa tu, experience Kes yang rumit. very rumit. Macam insiden. macam saya dengar daripada Keith saya daripada Keith tu hari tu dengar, wah tu. Tapi kan kita dah cakap kan, kalau boleh kita jangan kata orang tu terlalu emosi dengan diorang punya antara Anda bekas-bekas ni dah. apa pasal diorang duduk sama-sama kan. Tu pasal diorang masih tinggal sama-sama. Fokus dengan kita punya tugas di rumah. Itu yang kita punya khidmat lah. Orang tu kita dengarkan dia lah. Dengarkan, jangan kita kalau nak mediate tu susah kan. Kita jadi mediator ikut. konselor ke apa kan. Kau dah ada konselor? Tak ada. Tak ada pun. Tak ada. Cancel dia. Counselor. Okey. Soalan pertama. Saya sedang menunggu court order dan divorce certificate. Rumah masih belum MOP, baru tinggal 3 tahun. Tapi court order mengatakan jual di open market. Bolehkah kita jual sebelum MOP? Okey. Jadi ini soalan, dia sedang tunggu court order dan divorce di mahkamah syariah lah kan. Rumah belum 3 tahun, rumah belum MOP 5 tahun Jadi court order dah mengatakan yang dia dah boleh jual di open market. Okey. Boleh tak kita jual rumah ni sebelum MOP? Macam mana dia bilang tunggu court order tapi court order dah ada? Pasal kalau ini aku rasakan kalau court order tu tengah tunggu belum keluar tapi dah tulis what is going on. Maksudnya dah settle lah. Dia belum collect court order. Affidavit lah, affidavit dah masuk. Correct. Kira mahkamah dah jatuhkan dia punya inilah apa? Mahkamah apa syariah dah hakam tu dah jatuhkan okey. Court order mengatakan jual di open market. Tapi belum tunggu cert. Kira macam dah bercerai tapi sijil dia belum sampai. Itu selalunya makan 2-3 minggu. Habis dia punya apa tu divorce makan lagi sebulan lebih dia lepaskan lidah. Khusus penceraian. Yalah, rumah saudara. Lesson. Okey, jadi macam mana? Boleh tak saudari ini boleh jual rumah dia sebelum MOP? MOP. Saya jawab dulu Okey, MOP sebenarnya ialah guideline. Kita tak boleh jual rumah kita sebelum MOP. Okey. MOP tu minimum occupation period. Bukan more Okey. Memang rata-rata 5 tahun. Tapi kalau dah ada court order menyuruh jual rumah tu, 3 tahun kita harus sebagai tuan rumah tu yang dah bercerai hubungi ejen. Selalunya ejen akan nasihatkan pergi ke HDB. Boleh hubungi kita Hubungi kita dulu. Nasihatkan diorang. Kalau terus pergi HDB, nanti kita menyusahkan officer HDB. Okey. Dia dapatkan nasihat daripada kita, baru kita pergi HDB. Sebab dia tahu apa yang nak tujukan soalan tu semua. Jadi rata-rata 5 tahun MOP. Tapi kalau dah ada court order, boleh menulis atau merayu pada HDB untuk allow to sell before MOP. Boleh kita maksudnya kita buat rayuan Ada kes owner rumah buat rayuan lah. Pasal email tu daripada owner. Kita boleh guide lah Jadi buat soalan kepada kita, buat pertanyaan kepada kita dan kita akan tujukan anda nasihat anda lah macam mana nak buat appeal tu. Betul tak? Soalan dia tadi dia punya saya tambah celah sikit. Boleh, silakan. Because of the punya divorce happen within the 5 years MOP period. Betul. Jadi salah satu dia punya kriteria untuk dibenarkan jual di open market walaupun dari court order, mereka harus mendapatkan kelulusan dari pihak HDB untuk menjual di pasal tu. Sebab pencarian berlaku sebelum MOP. Jadi jangan ingat boleh jual terus, tak boleh. Mesti ada last one more step ni untuk buat. Betul. Tapi ada lagi Apa lagi? Ada lagi. Ada lagi.
Ini termasuk bab IRAS. Okey. Sama juga yang aku IRAS tu Indian Revenue Authority of Singapore. Yang kolek cukai. Cukai pintu. Setiap property di Singapura ni harus owner harus dulu lebih daripada 3 tahun. Tak tahu dah, tak salah. Okey dah, okey dah. Kalau kurang daripada 3 tahun nak jual, owner kena bayar seller stamp duty. Cukai penjual. Selain daripada bila dah dapat approval appeal daripada HDB, kita jual di open market, within MOP kita harus juga tulis kepada IRAS untuk mengetahui status stamp duty. Stamp duty, stamp duty penalty yang dibayar oleh pembeli itu. Selalunya stamp duty dia itu ialah sebelum kita collect kunci. Date tu tak transparent. Kita harus tulis pada IRAS mengetahui sama ada dah melepas 3 tahun, melepasi 3 tahun itu. Kalau sebelum owner tu nak jual, dia kena bayar seller stamp duty. Okey, boleh tak Chief bilang kepada penonton ni apakah dia punya percentage of the seller stamp duty? Percentage kalau pasal duit abang rumah. Okey. Please explain sebab orang nak kena tahu dia ada different 4% per year, okay. Jadi biasanya about 16% lah total lah. Jadi 4% tu, that means the third year on the fourth year dah tak kena lagi. Dah tak kena? Tapi macam tadi Keith cakap tadi about the stamp duty tu bila dia beli tu rumah. Katakan dia beli rumah tu January 3 tahun lepas. Katakan this year January 2022 tapi dia dapat kunci tu January, katakan January 3 tahun lepas January this year lah, 3 years ago lah. Tapi dia punya stamp duty di lodge by the lawyer ataupun HB lawyer, there was about 1 month or 1.5 month before that. Jadi perkiraan 3 tahun dia based on that. Based on that lah. Bukan ambil kunci. Based on bila diorang bayar diorang punya stamp duty yang beli. Jadi dari segi arti kata summarize simple. MOP 5 tahun HDB. Itu occupation period. Holding period is IRAS. Itu yang lebih daripada 3 tahun baru tak kena seller stamp duty. Okey. Jadi kepada saudari ni senang aja. Rumah anda sudah lebih daripada baru tinggal 3 tahun Kalau bawah 3 tahun maksudnya kita ada 2 rayuan nak kena buat. Satu kepada IRAS dan lagi satu kepada HDB. Mengatakan yang kepada IRAS sama ada awak ni sudah melepaskan itu 3 tahun supaya tak kena bayar tax seller stamp duty dan juga mendapatkan approval daripada HDB branch office untuk jual rumah ni di open market. Sebab macam mana pun rumah tu rumah HDB, dia ada hak untuk kalau cakap saya tak nak ikut ni court order, bilang sama mahkamah saya nak tukar ni court order, kasih balik rumah kepada saya pun boleh sebab HDB is the last person, kata orang tu the final answer. Diorang nak kita jual di open market ikut mahkamah awak punya court order, ataupun kalau dia kata no I want this house back, kita terpaksa ikut sebab diorang ada hak diorang lah, HDB lah kan. Tapi biasanya selalunya dia suruh jual. How long the approval will take? Normally about 1 month. 1 month, betul. It's very simple actually. Sekarang dah because of COVID, sometimes they don't allow walk-in. You can just, how to do it? People akan tanya, okay sekarang saya bagaimana nak buat kan? Saya dapat surat cerai macam awak tanya cakap tadi kan. Sekarang macam mana saya nak inform isteri? Okay, caranya you can email to the officer, email to your branch office, and then you attach your court order, your divorce certificate, so that they can see to allow you to sell in the open market. Barulah you boleh buat you punya intent to sell. Betul. Jadi kalau anda lihat ni, anda sedang menunggu court order dan divorce ini, tunggu sampai dapat, baru buat rayuan kepada HDB dan juga pihak IRAS. Okay? So yang penting contact all the agent, contact. Kita akan lebihkan, kita pasal kita tahu macam mana dia punya, kita tengok sama ada boleh. Okey, ini berlainan dengan orang yang sudah duduk 5 tahun dan lepas tu file divorce-nya. Ada orang dia tengah duduk 4 tahun lebih, file divorce, lepas 5 tahun tetap nak kena buat rayuan. Betul. Sebab dia punya filing divorce di mahkamah syariah happen before MOP. So lain jadi kalau anda yang terangkan tadi balik pasal banyak yang macam Nasir tadi cakap, ada orang bercerai on the 3rd year, tapi dia stay sampai the 6th year. Betul. Then they decided to sell. Walaupun court order tu dah 3 tahun lalu, tapi perceraian tu
dalam masa dia punya MOP, betul. walaupun dia dah duduk 6 tahun ke 10 tahun ke, tetap approval to sell dia dapatkan daripada pihak HDB. Betul. Okey, ini juga kepada mantan anda lah. Jadi kedua-dua pihak nak kena buat ini rayuan sebab HDB nak tengok yang satu ni cakap saya nak jual rumah, lagi hari tu tak cakap apa-apa. Jadi HDB nak kena tunggu dua-dua email daripada kedua-dua pihak lah, bekas suami dengan bekas isteri. Okey, harap-harap ini dapat jawabkan soalan anda, cik saudari. Tapi kadang-kadang apa boleh get your lawyer to do, tapi kena ada cost sikit lah. Keluar sikit. Ada cost duit. Of course keluar, of course. Semua dokumen tu mesti siap dulu. Yes, court order dan divorce nak kena ada dulu Okey, soalan seterusnya. Ada mana? MOB Ya, jangan khawatir kalau ada soalan, kita ada nombor di talian 9747471 Messenger dan kita akan jawab soalan anda lagi, dan insya-Allah kalau nak kita boleh jumpa dan kita akan terangkan selanjutnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini cakap bekas saya tak mahu gunakan khidmat ejen yang saya nak. Dia kata saya boleh engage agent dan dia nak engage agent lain. Saya nak tahu boleh tak kita buat demikian, dan berapa bayaran khidmat tim, tanya apa saja jikalau saya nak engage awak. Jadi ni pakcik lah. Okay, pakcik ni tanya soalan macam gini sebab dia punya mantan dia tak nak engage agent yang sama yang dia nak engage. Jadi dia tanya sama ada boleh tak dia engage agent lain, dan berapa bayaran khidmat tim, tanya apa saja. Okey, saya nak jawab. Silakan. Saya jawab dulu Boleh tak dia engage agent lain? Boleh. Okey. Bekas isteri engage agent lain, bekas suami engage agent lain. Tapi kosnya tetap sama. Okey. Double macam mana tu kira? Macam misal kata kita kasih satu misalan selalunya kalau kita ejen kalau jualkan rumah, dia punya agent fee adalah 2%. 2% tak termasuk GST, pasal GST bayar government Jadi 2%. Jadi kalau misal kata mantan dia nak gunakan agent lain, tetap yang pelanggan kita ni yang kita nak engage kita ni akan bayar 2%, dan mantan dia akan bayar 2%. Additional lah jadi kira betul additional Sebenarnya dalam court order tu ada mengatakan bahawa penjualan rumah ni kena dibagikan oleh both parties for the fees including the payment of agent fees Jadi tak ada tulis sole conduct ataupun sole conduct. Kadang-kadang kalau ada tulis sole conduct. Sole conduct tu maknanya pihak bekas suami atau bekas isteri yang hanya boleh menguruskan penjualan rumah. Tapi kalau tak ada tulis sole conduct, maknanya both parties are allowed to engage their own respective agent. Ingat, kos anda akan naik, kos agency naik, kos lawyer fee pun naik, sebab both pihak may want to appoint their own lawyer. Pakai lawyer sendirilah. Jadi kosnya akan tinggi. Jadi yang sebaik-baiknya engage satu agent, kalau boleh engage kita bayar satu saja juga. Kita akan kendalikan dengan yang terbaik mengikut court order. Yang penting sekali bila kes cerai ni, semua kena ikut court order. Kita pun tak boleh kurangkan 10 sen, tak boleh lebihkan 10 sen. Tapi ada orang cakap, bekas suami cakap, saya tak nak pakai dia, mungkin saya kena tipu. Bekas isteri pun cakap, how can I trust the other side? The price and everything kan, semua the process everything. Anda tak perlu khawatir. Actually, satu agent is enough to handle the matrimonial affair. Pasal kita agent secara profesional kena ikut undang-undang apa yang tertera di dalam court order itu. Betul. Jadi some agent will charge you additional 2% dia 2%. Kalau you engage 2 agent, then it will be 4%. Jadi kalau bisa kata pakcik ni dia tak nak engage sama ejen dengan makcik jadi dia nak engage kita lah jadi kita punya bayaran khidmat ni berapa? Okey. Sama tetap juga 2%. Kita ambil 2% juga Okey. Saya dapat share Saya walaupun jadi captain saya nak tahu saya dapat share kata jangan awak dua orang saja saya tak dapat share Jadi yang betul bukan kerana kita pasal komisen dia. Dia punya khidmat profesional yang kita provide. Betul. Kita akan tulus
terus terang dan juga kejujuran pada situ kan. Itu kita akan terangkan satu persatu proses dia. Pasal kita pun tahu yang perceraian dah berlaku. Anda tak nak streskan hidup anda lagi. Jadi bab rumah ni hanyalah rumah saja yang apa lagi masih lagi terikat pada dua orang ni. ada dua pihak yang sedang bermasalah kan. Betul. Jadi serahkan perumahan anda pada ejen, pada kami lah, insyaAllah kita akan bantu dengan baik. Boleh insyaAllah. Orang tadi cakap betul tentang court order tu. Court order tu tentera semua, kita kena ikut semua. Word for word. Kalau seorang diberi kuasa untuk conduct tu kan. conduct tu, we have to follow. Tapi selalunya tak ada. Jadi apa kos semua akan selalunya 50-50. Lepas keuntungan itu baru ada portion. Sebab selalunya dalam court order tu kan, dia ada taruh apa tahu? Dia kata to pay all fees that arising from the sale of the flat. Jadi what is the fees? Fees agent, fees lawyer, whatever lah. Ada juga tong sampah, cukai pintu pun boleh potong daripada hasil perumahan. Ini semua boleh, peguam boleh buatkan lah, pasal dia akan consolidate everything dan potongkan apa yang dipatut. Jadi kepada Pakcik ni, insyaAllah kalau nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi kita di 97474741 dan kita akan salah satu ataupun kita bertiga pun boleh berjumpa dengan Pakcik dan insyaAllah kita akan buat yang terbaik. Jangan khawatir. Nak panggil satu ejen boleh. Boleh lah, kita pun boleh bincang sama. 3-in-1 bukan bayar 2-2-2. 3-in-1. Kalau bayar 2-2 lumayan. Hari-hari aku jadi captain. Kalau duduk Malaysia Apa? nak kan 114. Wah, korang ni dari berseri-seri Faham-faham je berseri-seri Faham. Diam takut. Okey, jadi kita mungkin ada masa untuk lagi satu soalan sebelum kita take a break. Kita break pada jam 9.30 dan kita akan pulang balik kepada 9.32. 2 minit je break. Okey, jangan khawatir. Apa soalan anda ada, kita akan jawabkan. Okey, soalan seterusnya. Saya baru bercerai. Macam Ustaz Azhairul tau. Dengan pakai songkok je. Dengan molek-molek. Dengan molek-molek. Molek, seterusnya. Saya baru bercerai. Dan court order tulis yang kita kena jual rumah di open market. Okeylah, court order kata boleh jual open market. Okey. Kita dah bercadang nak jual, tetapi saya nak beli rumah sendiri. Okey. Umur saya 54 tahun ini dan saya masih bekerja. Apa nasihat awak? Ini seorang Hawa. Okey. Dia baru bercerai dan diorang pun dah bercadang nak jual rumah ni, tapi dia nak beli rumah. Dia masih bekerja, umur dia 54. Jadi apa nasihat awak? Cadang nak jual tetapi saya nak beli rumah sendiri. Maknanya dia dah bersetuju untuk menjual rumah dia. Kira dua-dua lah. Suami bekas Ada satu fakta yang kita kena lihatkan juga. Dah sepakat lah nak jual, tapi dia ada masalah. Mungkin dia fikir kalau lepas jual mana nak tinggal. Jadi dia punya concern sekarang dia nak beli rumah sendiri. Pasal dia kena beli rumah sendiri kan, umur dari 54 tahun dan dia masih bekerja. Okey, persoalannya kita nak tahu sama ada dia dah ambil loan berapa kali. Betul ke? Okey. HDB loan maksudnya. HDB loan lah. Kalau sekali dia boleh dapatkan dua kali kedua. HDB loan. Kalau dah 2 kali dia kena dua bank loan. Kena beli bank loan. Ini peringkat ni umur 54 ni ada sensitif sikit. Okey. Sebabnya pinjaman until 65 years old. 11 tahun je tinggal 11 tahun jadi. Kita nak tahu sama ada dia boleh beli ke tidak. Selain daripada bab loan tadi, bank loan dan HDB loan, kita pun nak tahu CPF dia dapat berapa. Berapa banyak CPF yang dia ada, pinjaman dia. Mungkin biasanya kalau dah macam umur dari 54 ni, mungkin dia dah menikah lebih pada 20 lebih tahun. Dengan suami dia berpisah, mesti ada wang mutaah yang diterima dan juga mungkin ada wang CPF yang dia claim daripada bekas suami. Jadi kita kena buat kiraan dulu Financial check Correct. Kita harus buat perkiraan yang betul. Dari segi CPF dia akan dapat duit mutaah, duit keuntungan rumah dan juga wang pinjaman HDB loan yang dia dapat. Kita cantumkan, baru kita boleh discuss sama ada dia boleh beli
2 bilik ke, 3 bilik ke, 4 bilik ke, ikut kemampuan. Tapi ada kes juga whereby the ex-wife tak banyak cukup CPF insufficient. Biasa kadang gaji kecil kan. Jadi sometimes kita propose dia kalau anak dia ada 21 years old. So kalau anak yang dah bekerja, ada gaji income yang stable, kita galakkan dia put inside. Sebagai owner, sebagai buyer. Ingat dia tak ada tempat tinggal. Betul. Pasal umur dah 54. Kalau umur dia 30 tahun, dia bercerai, dia ada small children, Masih bekerja. Boleh beli ataupun dia boleh minta rumah sewa kalau dia tak bekerja. So ada option. Ada option lah. Jadi itu case to case basis kalau rumah sewa ni Rumah sewa case to case lah, tapi kebanyakannya HDB akan allow to give you a rental flat provided you can provide documentary proof. You tak bekerja and show all the document yang misal kata berapa banyak untung, CPF dia ada, jadi dia akan tengok sama dia mampu beli ke tidak. Kalau you mampu beli, dia akan propose you to buy. Tapi kalau you tak mampu beli, mungkin dia give you a shelter home dulu. Pasal kadang kalau dah cerai banyak tinggal kan. Betul tak? Tapi kadang-kadang appeal ni dengan HDB subject to case basis kan. Dapat approval ni memang susah. Tak semualah, tapi Alhamdulillah so far I think HDB more flexibility. Kalau dia tengok macam case macam itu kebanyakan dia dapat. Yang ada anak-anak kecil lah. Anak-anak kecil. Documentary proof yang gaji tak banyak, anak banyak, then anak masih kecil-kecil lah. kecil, then sama ada berapa kali you apply HLE atau boleh apply tak boleh apply HDB akan see all these issues. Tadi Kim ada cakap kalau misalkan dah 2 kali HDB loan boleh buat the third time. Ini kalau ada interest higher lah. Interest higher, dan ini nak kena buat rayuan juga dengan HDB. Tak semestinya diorang kasih. Melainkan kalau dia tengok gaji anda besar kemungkinan anda masih boleh apply bank loan. Jadi yang anda ni yang masih 54 tahun, kalau nak apply bank loan atau HDB loan, pinjamannya selama umur 65 tahun sahaja. Jadi kita nak tengok dalam 11 tahun ni boleh tak anda buat bayaran bulanan dengan gaji yang anda ada. Jadi kalau misal kata anda kata ni dah boleh jual rumah, insyaAllah boleh hubungi kita dan kita akan jualkan dan bantu anda untuk dapatkan rumah dengan tengok rayuan pinjaman daripada HDB ataupun pinjaman daripada bank. Dengan bank pun kita ada list of bankers yang kita boleh yang kita kerja sama-sama, dan kita akan check sama ada pinjaman tu boleh dapat atau tidak. Baru dapat satu case pun sama. Dia ambil 2 kali loan, tapi go to the bank loan, include the children inside. Temporarily to solve the problem lah. Jadi anak dia owner jugalah. Anak dia owner. Jadi dia punya perancangan 5 to 10 years masa anak ni nak kahwin kan. Jadi anak ni boleh take the normal HDB loan. Ya, betul. Together with the bakal isteri dia. Betul. Jadi mungkin akan tinggal bersama lah. Sebab apa tahu? Sebab dia ambil bank loan kan. Jadi dia tak jejaskan anaknya untuk dapatkan dia punya first HDB loan, second HDB loan, grant apa semua masih ada. Pasal dia punya house dia beli. Yang ini I think this is the best strategy. Pasal kalau nak appeal tu mungkin a bit susah lah. Kalau nak apply for the third loan, you have to go through all the hassle of getting all the documentary proof. As long your son earn income good enough, 2,000 lebih ke atas, I think the best that you go to bank loan. Kalau bank loan ni kita pun installment bayar by CPF. Betul. Jangan khawatir, ada kan kita bayar tax tak, ada by CPF. And then don't forget, bank interest rate is now very cheap. Kalau you dapat appeal HDB loan is 3.16. Bayangkan bank is 1.1 now to start. More than half you save. More than half. Jadi para penonton sekalian, kalau anda ada sesiapa yang melalui krisis perceraian atau baru lepas bercerai dan mempunyai masalah-masalah, tadi Abang Ahmad ada terangkan apa perkiraan yang kita harus buat. Kita buat perkiraan dengan teliti sekali. Dari segi your CPF check, your financial check, your loan check, semua kita akan pastikan anda tahu, dan kita akan very transparent. Sama ada anda boleh beli, tak boleh beli, anda harus buat rayuan, tak buat rayuan. Jangan ragu-ragu, hubungi kami. Baik. Kita pun go through so many divorce cases. Baik. All ada macam-macam punya isu, dan insyaAllah kita akan bantu accordingly. Betul. Pun ada satu, tapi tak boleh beli. Itu nak kena appeal. Jadi pasal digunakan kau, insyaAllah kita akan selesaikan ni masalah. Jadi aku rasa kita nak ada commercial break lah. Oh ya, jadi kita akan pulang kembali dan kasih kita 2 minit, kita pulang kembali.
Kembali ke studio nanti. Bang, abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak upgrade kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, abang rumah. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting, memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Kepada rancangan Tanya Apa Saja, di mana kita kupaskan soalan-soalan yang anda ada, dan tanya apa saja. Tak semestinya hari ini episod kerana penceraian. Kalau anda ada soalan sebab jangan lupa like and share kita punya program ini kita selalu buat tiap-tiap 2 minggu satu kali, tiap-tiap hari Isnin jam 9 malam. Tapi nanti the next one kita tak akan nantilah saya akan bilang lah bila kita punya kita next ada YouTube channel. ada YouTube channel. Episod yang lalu semua dah kami uploadkan dalam YouTube. Search aja dalam YouTube Tanya Apa Saja. Jadi dari situ pun boleh tinggalkan komen, tanya apa saja soalan. Selalunya lebih baik tinggalkan nombor telefon. Jadi kita terus. Tapi kalau nak privacy, anda tak nak taruh di nombor anda atau nama anda di dalam YouTube ke Messenger ke atau dalam kita punya live Facebook ni, anda boleh hubungi kita di 97474741. Message aja kita, insya-Allah kita akan jawab. Okey. Jadi kita kembali dengan soalan-soalan seterusnya bab cerai. Ini adalah soalan-soalan yang datang daripada penonton-penonton kami. Engkau suka cerai? Bab cerai. Oh, bab cerai. Okey. Bab cerai ni very important. Kita belajar banyak ni. Kita menolong orang banyak. Betul. Kadang-kadang bukan menolong orang bercerai. Itu memang dia cerai lah. Yalah, maaf cakap. Kita bantu mereka untuk dapatkan rumah lagi satu. Emotional. Benar lah dalam pengalaman saya. Kes nak cerai tak jadi cerai. Ada juga 2 kali. Ada juga 2 kali. Nak cerai tak jadi cerai kerana mungkin mereka lepas buat perkiraan mereka dapat tahu yang anak tak ada tempat tinggal. Ini emosi bila mak bapak nak bercerai. Jadi persoalannya mungkin cerai ni because of dia punya ego lah. Alamak. Due to ego, certain the husband mungkin ego, wife mungkin perangai, jadi tak bersefahaman. Jadi bila dah berbincang, jadi mungkin dia dah pergi counselling, so they wanted to sell the flat decided to rujuk balik. Bisa diturujuk. Sampai kita kena fikir dulu sebelum kita buat tindakan lah. Betul. That time aku ada satu kes juga. Bukan aku yang kes cerai ni. Aku jualkan rumah ni dan datang ejen ni dengan pembeli ni. Ejen dia cakap sebenarnya ni suami isteri nak cerai, tapi memandangkan kalau ada orang bercerai nanti rumah tak dapat. Salah satu rumah tak dapat. Pasal intention kalau bercerai nanti dua-dua dapat rumah. Sekali dapat tahu satu tu tak dapat rumah. Pula diorang rujuk. Ejen tu yang jadi
tukang kaunselor. Ejen tua lah, ejen tua. Jangan cakap ejen yang berumur dan yang berusia lah. Jadi aku rasa Bukan dia memang macam dah macam ustaz-ustaz dia. Jadi dia dah advice. kita punya tugas kita kadang-kadang multitasking. Betul. Memang kita tak sepatutnya Masuk campur dalam hal inilah. tapi Kadang-kadang termasuk juga. Termasuk je. tapi dalam bab kita dapat menyatukan kedua Alhamdulillah. dalam bercerai ni. Alhamdulillah. Itu yang sebaik-baiknya. Lagi bila saya tengah nak jual rumah tu, saya tengok ni yang couple ni baik belaka dua-dua. Jadi saya fikir apa yang punca mereka bercerai pada lah, mungkin ego ke apa Jadi bila diorang dah kembali dah dapat tu rumah, saya rasa lagi bahagialah kan, dapat rumah lagi besar untuk anak-anak mereka apa semua. Jadi ini adalah kata orang tu confidential. Kita sebagai ejen kita cuma boleh advice tentang penjualan rumah, pembelian rumah. Tapi bila datang dah kes macam ini, bila apa yang kita boleh nasihat kita, tapi jangan use kita sebagai kaunselor lah kan. Sekali kalau awak cakap, ejen saya yang cakap gini, ejen awak tu siapa? Kaunselor? Bukan. Ustaz? Bukan. Kita cuma ejen rumah saja. InsyaAllah mana yang terbaik kita buat. Memang dalam masyarakat kita ni adalah kes sensitif, kes-kes penceraian. Sebab memang kalau kita tengok kita punya masyarakat kita ni ramai yang melalui perceraian. Jadi kalau boleh kita pun tak nak macam kata orang tu jadi ejen-ejen yang suka tengok anda bercerai. Kita lagi suka kalau anda upgrade bersama, dapat rumah lagi besar atau upgrade ke rumah private, kondo dan sebagainya. Itu adalah ideologi yang kita ada untuk orang-orang Melayu sekarang. InsyaAllah. Soalan. Okey lah. Cerita. Okey. Soalan seterusnya. Bulan lalu saya tonton video tanya apa saja mengenai penceraian. Terima kasih menonton kami. Saya masih dalam proses penceraian dan mahkamah minta saya surat-surat HDB. Apa yang saya harus lakukan? Dan boleh tak saya dapat separuh bahagian hasil penjualan rumah? Bahkan saya tak bayar bulanan rumah ni. Ini seorang hawa dan mengatakan yang dia sedang melalui proses penceraian ni lah, dah filing dan mahkamah minta surat-surat daripada HDB. Ini surat-surat HDB apa yang surat-surat apa yang anda harus lakukan, dan juga boleh tak dapat hasil pembahagian penjualan rumah ni separuh, bahkan tak bayar rumah tu. Okay. Ini I think Ada dua question. Dua question. Okay, first question kita answerkan. Mahkamah minta surat HDB. Apa surat tu yang dia minta daripada HDB? Ini biasa dia nak submit affidavit lah. Affidavit. Property use. CPF dan juga HDB pasal dia nak tengok hutang kan. Mahkamah akan rujukkan kes kita kepada HDB dulu untuk minta pandangan. Kadang-kadang rumah baru habis tahun kunci, lepas tu nak jual kan. Betul. Ceraian. Jadi dia nak tengok apa yang dia punya terms and condition first lah daripada branch office itu return back atau sell in the open market. Affidavit ni banyak lah. Affidavit, if you go through the affidavit, biasanya pihak mahkamah akan minta kepada bekas isteri dan bekas suami apa tuntutan mereka, apa komplain mereka, sama ada pasal rumah, pasal anak, pasal CPF. Semua diminta kat situ untuk tulis, untuk awak jelaskan before pergi kontes lah. Biasa. Jadi yang minta yang dia surat HDB minta surat HDB ni biasa dia nak tahu hutang mungkin ke tak? Ya, kadang-kadang dari awal tau dia minta. Dari awal maknanya dari dulu beli rumah ni berapa awak beli, berapa deposit dah bayar, berapa CPF yang awak bayar, berapa sekarang the balance installment. They need to know. So these are some of the documents that required by the court. Sebenarnya kalau kita tak perlu direct kepada HDB branch office, kita boleh download daripada My HDB page menggunakan SingPass. Dan kalau macam tadi Ahmad cakap yang dia perlukan tahun berapa dia beli, berapa harganya, semua ada dalam My Flat Info. Financial info bila tengok kalau masih ada hutang dengan HDB. Jadi dua page daripada HDB. Kalau dia gunakan HDB mortgage loan, dia akan Flat Info. Flat Info lain, financial info. Jadi ada dua surat yang HDB mahkamah minta daripada HDB. Okey, jadi soalan keduanya adalah Dua pihak akan diminta lah. Dua-dua pihak diminta Dua-dua pihak. Mahkamah akan send this both to you. Ex-husband and ex-wife, please provide all the document. walaupun satu rumah, tapi
the source of info is the same, orang akan tetap minta daripada dulu. Sebab yang tak sama mungkin CPF mereka. Berapa yang each ada dah contribute. Jadi datang kepada soalan kedua dia lah. Boleh tak cik saudari ni dapat separuh bahagian hasil penjualan, bahkan dia tak bayar bulanan rumah ni. Jadi macam mana kita kupaskan soalan ni? Ini bab keperluan. Okey. Kadang-kadang si sang isteri tak contribute to CPF. Ya, betul. Tapi ini bab cerai. Affidavit. Macam Abang Mat cakap, ini bab minta tuntutan. Berapa dia nak tuntut daripada hasil penjualan rumah tu. Okey. Walaupun dia tak gunakan CPF dia. Kadang-kadang macam Abang Mat cakap, ada anak, ada rumah. Dia jaga rumah, dia tak bekerja. Jadi ini how you submit in the affidavit. Submit the affidavit dah. Jadi dia dalam ini dia boleh buat tuntutannya lah. Walaupun dia tak bekerja kan, tetapi memang ada suami dia tak benarkan isteri dia bekerja. Betul. Tetapi walau it is still considered, walaupun you tak bekerja untuk membayar rumah tu, tapi dengan kehadiran you, rumah tu boleh dibeli bersama pada waktu itu. Itu dah consider you are already contributing. Pasal matrimonial flat. Matrimonial flat. Jangan khawatir, walaupun you tak membayar rumah tu, you are one of the owner and you are also as a contributor to get that house. Betul. Now your name, your husband cannot get the house. So jadi kalau you nak sebagian keuntungan rumah tu, you can put up your affidavit ataupun you punya permohonan untuk mahkamah membuat rujukan dan membuat keputusan yang sebaiknya. Tapi jangan khawatirlah, biasanya dapat. Anda boleh buat sendiri affidavit tu, tapi yang berkemampuan gunakan khidmat Wang Manam, lawyer. Lawyer akan diorang pakar. Ya. Akan tulis cara-cara dalam affidavitnya lah berapa yang dah buat permintaan. Okey, ni saya ada satu soalan sendiri Jadi tadi yang kita terangkan suami isteri ni tak bekerja, tanpa isterinya dia tak boleh beli rumah sebab suami tak boleh beli rumah under single bawah 35 tahun lah. Jadi suami isteri dipanggil matrimonial flat. Tapi bagaimana pula kalau suami isteri beli rumah tapi isterinya bukan owner rumah tu dan perceraian berlaku, boleh tak isteri dapat separuh bahagian penjualan rumah ni? Okay, there is two category here. Are you referring to husband beli dulu, Tak. They buy together. Kira rumah ni matrimonial flat tapi dia bukan owner rumah tu. But still it's possible to claim. Yes. Possible to claim because yes, mungkin dia tak letak nama dia kat as owner, tapi she is part of the purchase. Correct. The matrimonial flat lah. Tanpa isteri tu suaminya tak boleh beli. Walaupun anda bukan owner rumah tu, tapi sebab anda, suami anda boleh beli rumah tu. Jadi masih rumah tu under matrimonial flat. Kalau perceraian berlaku, anda masih boleh dapat bahagian anda from the sale of the flat. Jadi ini yang kita ada banyak juga went through pelanggan-pelanggan kita macam gini, dia akan bertanya, saya ni bukan yang suami dia cakap, isteri my ex-wife dia tak bayar 1 sen pun. Dia tak ada nama. Dia tak ada nama dalam rumah ni. Jadi saya nak buat apa? Bayar je. Silap sebab court order tu nanti akan katakan boleh jual rumah dan dia masih boleh engage agent juga. Betul tak? Dia masih boleh engage agent untuk jual rumah tu. Jadi kalau anda owner tapi anda tak nak sign, dalam satu clause tu dalam court order mengatakan if default, then mahkamah syariah Tuan Hakim akan sign on your behalf. Jadi hati-hati bila perceraian berlaku ni, ada satu clause dalam court order tu. Ini yang very normal lah kita nampak that clause. Kadang-kadang sekarang dah tak ada clause tu juga. Tapi kalau sekarang, kalau you engage a lawyer in your fighting your case, always remember that to tell the lawyer to include this clause in your application for sebabnya kalau ni tak dimasukkan, then mungkin your partner, whoever can be your ex-wife or ex-husband, degil. Betul. Katakan dia tak nak sign, then terpaksa court order ni dihantar balik pada mahkamah untuk you appeal to include the clause in. Dah kena bayar lagi. Ini dah kena bayar satu hal, kena tunggu lagi 2-3 bulan. Sekarang ni aku ada satu kes yang macam gini. Kena buat lah. Clause tu dah 3-4 kes cerai. Clause tu tak ada. Clause tu tak ada. Jadi alhamdulillah yang 3-4 kes ni kan tak ada masalah. Tapi yang terkini ni dia terpaksa pergi appeal, pergi vary the court order. Jadi banyak lagi soalan Cik Umar kenapa dia buat macam itu? Kenapa mahkamah syariah tak nak taruh saja itu clause? According to the new president.
electronic tax sale. So undang-undang ni kita tak tahu kenapa dia exclude this clause inside. Ya, dia default tinggi lah. So jadi Mungkin ada banyak komplain. we can request that. When we Mungkin ada komplain tak? Mungkin ada, wallahualam, mungkin ada komplain macam, oh saya tak nak sign je, awak terus jumpa hakim. Macam itu. That's why I know from a lot of families. Kita tanya this clause, kenapa clause ni dah tak ada lagi? Dia, jawapan dia senang, maybe mahkamah decided not to include the clause ni. For whatever reason, unknown to us. Jadi itu akan merumitkan lagi. Kita faham? Jadi kalau kita rasa that pasangan kita ni akan mungkin bergil atau mungkin keras kepala atau kepala batu sign punya, so make sure this clause ada dalam. Boleh gunakan guaman lah. Pasti apa clause tu boleh tanyakan pada saya, kepada kawan-kawan saya ni semua, kita akan tell you what is the clause need to put inside. Betul. Ada kita nyatakan dalam episod Kisra yang lalu, cari dalam YouTube channel tu, kita ada taruh. Kita taruh Kita baca, aku dah baca. Jadi kalau anda tengok di YouTube, anda boleh simak balik yang mana episod kita ada cakap pasal clause ini. Say, kalau clause ni tak ada pun, saya harap pasangan yang dah berpisah, court order dah keluar, jangan menyusahkan diri sendiri, lebih baik jual rumah tu. Betul. Tapi semua nak bersusah. Pasal kalau you boleh rasa that, oh sekarang you tak nak sign, your wife nak sell, your ex-wife nak sell, but you don't want to sell. But don't forget, your ex-wife also can do the same thing to you. Bila masa nanti both dah buat bodoh, sekali you pula nak kahwin dengan baru, you nak suruh dia jual, dia pun buat hal. Macam mana? Sama juga. Senangkan kerja masing-masing lah kan. InsyaAllah dipermudahkan urusan. Soalan seterusnya. Oh, ibu bapa saya sudah berusia 60 tahun. Mereka sudah bercerai. Dan diperintahkan jual rumah mereka. Tetapi ibu saya pening sebab dia tak ada CPF untuk beli rumah. Saya dan abang saya berusia lebih 35 tahun dan belum kahwin. Boleh tak saya beli rumah sama ibu dan abang beli sama bapa, lepaskan jual rumah mereka? Okey, jadi mak bapaknya, ibu bapanya sudah 60 tahun. Jadi besar kemungkinan mereka dah susah nak buat pinjaman kalau nak beli rumah sebab mungkin CPF kekurangan dan juga mereka dah bercerai, rumah nak kena jual. Tapi yang tanya ni seorang kaum Adam, ada abangnya juga, dua-duanya belum bernikah, mereka masih bujang dan mereka nak beli rumah masing-masing supaya ibu bapa mereka ada rumah tersendiri. Jadi boleh tak saya beli rumah sama ibu dan abang beli rumah sama bapa lepas jual rumah ni? Beli memang boleh. Beli boleh. Tapi nak kena qualify lah. Kalau boleh ambil. Qualify loan. Tapi dia dah lebih 35 ni. Jadi dia buat Anda single sudah. Anda single kan? Payah bawa mak bapak dia. Pasal kalau you nak buat beli, okey. Misal kata mak dengan bapak berpisah kan. They have both siblings above 35. Betul. I'm sure they're already working. Betul. Okay? They work, they can pay on their own. Katakan Ya, betul. My cadangan, tak payah letakkan include your parents as occupier. Automatically, if you think you want to buy on your own, you can bawakan mak bapak sekali je duduk. Habis mak you, dua abang ni akan beli rumah separate lah. Separate lah. 3 bilik, aku beli 3 bilik. Lepas tu kau bawa mak, aku bawa bapak, habis selesai cerita. Tapi jangan ambil diorang sebagai owner. Ya, jangan ambil owner. Mungkin Asal dah 60 tahun. ya betul. Jadi CPF pun tak ada. Yes. Partly your loan will be affected because when you put your parents' name in, your liability is there. Untuk HDB loan, kalau dia tengok you bawa mak bapak, itu dah kira macam Liability satu liability. Liability maknanya you Responsibility, tanggungjawab. you punya tanggungjawab untuk support your mother or your father. So jadi loan tu mungkin dia tak akan kasi lebih. Ya betul, ada tanggungan. Jadi affected. Jadi kalau yang sebaiknya you can buy individual each on your own. Tapi Gamat, kalau aku tengok dalam dia punya soalan ni, besar kemungkinan macam kau cakap tu betul, yang dia nak bawa mak bapak tapi bukan owner lah Jadi mungkin abang dia tu ambil bapak dan tinggal bersama kan, beli rumah sendiri, pakai nama sendiri. Tapi kalau dalam aplikasi HDB loan, HLE, dia taruh bapaknya sebagai occupier, adakah dapat anything additional?
Itu we're talking about grant lah. Yes. Parents grant. Proximity housing grant. Sebab kalau kita tak half lah, kalau kita tak includekan bapanya atau ibunya dalam beli rumah dalam HLE tu, dia orang tak akan dapat PHG yang dapat 15,000 tau. Yang selalunya kalau single beli berdekatan ibu bapanya, mereka akan dapat 10,000. Tapi kalau bawa ibu atau bapanya, dia akan dapat 15,000. Jadi besar kemungkinan. Kalau if I were a single buyer, I would not take the grant. Sebabnya mungkin later on when you get married, you can use your matrimonial, your next purchase as a family grant for you. Or maybe you nak buy BTO flat. There will be advantage for you. You don't have to pay a levy. Oh, levy. Itu kalau yang first timer grant. Sebab kalau proximity housing grant, dia tak ada levy, Mat. Yalah. Aku dah buat yang satu tu, dia ambil proximity aja. Dia ambil proximity. Dia tak ambil yang first timer grant. Jadi dia boleh beli apa nama tu? BTO flat tanpa bayar levy. Kalau dari pihak saya pula, saya sarankan sebab you get the grant lah at the same time. Then what do you, But your loan is affected. Your parents, once you get your somebody inside, they'll consider as a household. Mungkin macam Keith punya cerita ni, dia punya pendapatan dia, the salary is good enough, walaupun dia ada bapa sebagai atau mak sebagai tanggungan, dia punya loan tak affect possibly buying 3 room flat lah. Kalau dia beli maybe 5 room, ada susah sikit lah. tapi kalau macam dari segi bila apply HLE separately saya rasa nak kena confirm submit all the divorce documents. Sebab bila kita click on the status married atau divorce, nak make sure is divorce. Betul lah. Kadang-kadang the system not updated, you cannot. Oh, you cakap pasal mak bapak dia ni lah. Jadi mak bapak dia bila taruh sebagai occupier, ada taruh under divorce, mesti nak ada keordinan divorce baru kita kena attachkan dalam. Dapat proximity housing ni pun nak kena perlukan surat beranak kepada yang abang ni. Kalau nak dapat yang extra 15,000. Surat beranak, IC mak bapak. Jadi soalan ni kira boleh tak anda beli rumah? Boleh, tak ada masalah. Sebab anda dengan abang dua-dua umur lebih daripada 35, anda beli rumah under single scheme. Macam Cik Ahmad cakap, tak perlu gunakan nama ibu bapa pun. Kalau tak nak pakaikan grant mereka pun tak apa. Tapi mereka boleh tinggal bersama anda. Abang jaga bapa, anda jaga mak. Macam gitulah. Jadi tak ada masalah. Kalau anda fikir macam, mungkin saya punya CPF pun tak cukup, jadi saya nak gunakan nama mak bapak saya, bukan nak gunakan CPF, mungkin nak gunakan hasil penjualan rumah dia tu, dan bapak dia cakap kalau awak nak pakai duit saya pun nak, besar kemungkinan. Itu pun boleh juga. Tapi bila buat HLE kena tengok loan anda affect atau tidak. Sebab kita dah biasa buat bila seorang pemuda atau pemudi 35 tahun ke 40 tahun beli rumah sama ibu bapanya, dah lanjut lebih daripada 55, bila dia apply HLE seorang dengan dia apply dengan mak atau bapak dia lain lah. Dia jatuh sebab dia kata pasal bapak anda umur seberapa. Jadi dia ada dia punya average age. Betul tak? Anda boleh dapat pinjaman 25 tahun, tapi dengan bapak aja pinjaman jadi 22 tahun. Jadi dia punya bulanan pun naik, pinjaman pun turun. Jadi hati-hati bila nak taruh ibu bapa sebagai owner dan occupier tak banyak beza lah. Saya rasa dia tengok, HCB tengok anda ada tanggungan. Tapi kalau anda pendapatan yang lebih mewah, tak boleh melebihi berapa? 6,500 for single. Single tak boleh melebihi 6,500. Kalau lebih daripada 6,500 automatically bank loan. Ini kalau untuk anda yang abangnya atau yang anda sendiri untuk soalan ni kalau anda lebih daripada gaji 6,500 tak boleh dapat pinjaman daripada HDB, kena pinjam daripada bank. Okeylah, mungkin kita pun dah tak ada masa lagi untuk jawab-jawab soalan-soalan. Ada 10 minit lagi. Ada 5 minit lagi lah. Jadi tak ada lagi soalan untuk ini hari. InsyaAllah. Okey, kita akan bincang pasal bab yang itu basikal lagi, boleh? Aku pakai helmet I want betul. to share one cases that done. Sisi kita pasal penceraian Okey. Di mana sole conduct sale of the flat. Wow. Tetapi dia punya partner tu refuse to go out from the flat.
and also refuse to hand over the kunci to the flat. Okey. Sebenarnya ini terjadi pada satu pelanggan saya lah. Tapi saya nak nasihatkan, walaupun saya dah cakap dengan dia punya partner yang tinggal rumah tu, not supposed to stay lah. He was supposed to hand over the flat. Court order dah keluar, hand over of flat, hand over of keys, vacate the property. Sebelum jual rumah ni nak kena hand over. He refused to do that. Okay, nak ingatkan ini sebenarnya you are already Langgar contempt of court. Contempt of court order. Maknanya dia berungkal. Perintah dah kasih, awak kena keluar, awak kena kasih kunci. Awak ni bekas isteri awak nak conduct the sale. Tapi simpulan ni berkin. Dia cakap, oh aku tak peduli. So that is one to warning you. Ini adalah satu contempt of court. You can be charged for refuse to follow the court order. Itu kalau mantannya nak proceed further lah. Ya, of course. Nak kena proceed further. Rumah tu harus dijual. Perintah mahkamah dah keluar bertahun-tahun. Tapi dia tak buat apa-apa. Sebabnya bekas suami masih tinggal. Tapi kita dah rujuk pada lawyer. Lawyer very advice. Kita dah rujuk pada mahkamah. Dan seperti saya dah cakap dengan customer lah. These are all the steps that you have taken. Tapi mahkamah akan still cakap, court order dah keluar, you just proceed what you want to do. Kalau dia tak nak keluar juga lepas jual rumah macam mana? Dia tak nak eviction order. Tapi itu yang masalah pembeli tu, nanti nak kena tunggu eviction order kan? That is the thing that he has to, that is contempt of court saying that if you get police involved, police will take action against the person because he was supposed to vacate the property. He will be charged, he will be arrested. So that means dah kena buat lodge police report lah, sebab dah ada keluar court order ni kan? Yes. Police report tak perlu dulu at the moment, kecuali kalau dia tak refuse to comply, we can call the police, ask him to leave the house. If not, the police can take action because dah court dah ada. Police will take action. Sebab ada cases yang polis cakap ini under domestic issue. Pasal apa dalam court order dah keluar. Melainkan court order tak ada tulis. Mungkin dia tak perlu hand over, dia kena jual dia tapi dia tak nak keluar. It's a domestic issue. Jadi this case is sold. So conduct or sale lah. Jadi bayang juga kan, kalau macam dia tak nak keluar, macam mana nak cari buyer. That's the thing. Mungkin besar kemungkinan Ahmad boleh jual rumah. Tak ada rumah kita sekarang jual, tak payah tengok pun. Kita just advertise cakap ni ada 4 bilik for sale di mana daerahnya. Lepas tu tarik buyer, kita cakap buyer sorry tak dapat tengok rumah, kita kasih unit number je. Few months ago pun the ex-wife tak nak keluar. Tapi saya bilang awak tak boleh keluar, pun tak boleh tanda tangan. Mahkamah will sign for behalf of you. Awak cuma tunggu kena keluar. Kalau tak keluar, pasir datang naik pun you tetap kena keluar. Betul. Pasal dia bukan owner rumah lagi pun. Jual rumah tak payah buat itu sale tu, tak payah datang. Kau video je kau beli dah beli. Betul. Sekarang nowadays kita jaranglah ada pembeli-pembeli yang datang tengok, sebab rumah dah banyak kekurangan in the resale market, especially di estate-estate yang more popular lah. Jadi very very mature estate. Kalau anda yang berdegil yang tak nak keluar rumah tu kan, kalau kita tak dapat buyer datang tengok pun, kita tetap boleh jual rumah tu tanpa buyer datang buat viewing untuk tengok rumah tu. Itu yang kita ada berlaku sekarang. Di mana ada? Dia dah senang. Kalau dia tak nak bawa pergi mahkamah. Itu mesti nak ada court order yang mengatakan ada clause tu lah. Jadi mungkin anda masih tengah fikirkan apa clause tu InsyaAllah hubungi kita di 974-74741 dan kita akan explain kepada anda semua. Banyak je kes ni, macam-macam masalah, macam-macam perkara kita lalui. Itu salah satunya kita punya problem dalam masyarakat Melayu lah. Jadi yang selalunya sebagai ejen kita tengok kes-kes ni pun sedih jugalah. Tapi bila mahkamah dah perintahkan untuk jual rumah, sebagai ejen kita tuntut lah apa, kira ikutlah apa yang ditertera di mahkamah syariah punya court order. Kadang-kadang kita bila kita buat kes ni kan, kita tahu macam mana macam abang cakap, it's very precious. Very precious. Precious experience. Kita dapat bantu orang. Yalah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita semua. Baik, okey, kita dah
sampai penghujung episod kami. InsyaAllah itulah berbual-bual alih-alih dah habis. Belum panas lagi tau. Belum panas pusing kau. Aku matikan kipas baru kau tahu. Nak aircon lagi. Okey. Kuling pirit. Okey, kita time dah up ni. Jadi penonton semua, insyaAllah kita akan kembali lagi 3 minggu, betul? 3 minggu. Lagi 3 minggu. Chinese New Year. Sebabkan Chinese New Year, jadi ada yang nak celebrate, ada yang nak tonton tetapi nak kena buat staycay, ada yang nak pergi main golf, nak pergi mancing. Saya gitu. 3 minggu ni anda kumpulkan soalan-soalan anda yang mana awak rasa awak kurang pasti dan ingin tahu jawapan daripada kami bertiga, hantarkan kepada 974741 ataupun in our dalam kita punya Facebook juga. Jadi tonton ni YouTube channel. Episod-episod ada kami gambarkan. dalam berapa episod? 6 episod ni kira dah 6 lah. Dah ada 6 dalam YouTube. Jadi anda boleh semak. Kalau apa-apa soalan anda nak tengok semua ada kat situ. InsyaAllah kita pun boleh jawab anda personally. Dan kalau mana yang kita respect the confidentiality, kita akan direct hubungi anda, insyaAllah. Like and share, jangan lupa like and share kami. Tanya apa saja. Dan daripada situ, siapa nak beri penutup? Kalau tak, saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak upgrade kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, Abang Rumah. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91 987.